Apa maksud taman syurga? Tempat yang disebut nama Tuhan. Tempat yang kita rasa tenang di dalam tempat itu, maka hak tu dipanggil syurga. Kerana syurga tidak lain tidak bukan hanyalah ketenangan dan keabadian dan kebahagiaan. Maka mana-mana tempat yang kita rasa bahagia dan tenang, syurga dah tu. As-salisatu wa salasun, yang ke-33, anna ahla zikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Ke-33, bahawa orang ahli zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buah mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun syurga. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Wa qila lahu wa ma riyadul jannah, qala majalisuz zikri wa fi riwayatin hilakuz zikri. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Baihaqi. Artinya, apabila kamu lalu dengan kebun syurga, lalu di kawasan yang dipanggil kebun syurga, sekalipun tempat tu buruk, sekalipun tempat tu tidak mewah, sekalipun tempat tu tak selesa, tetapi Nabi panggil tempat tu kebun syurga. Nabi kata, apabila mu lalu dengan kebun syurga, maka ambil oleh kamu akal buah-buah dia. Berhenti singgah, makanlah buah-buah di dalam kebun tu. Tengok Nabi kecek kiasan. Majlis zikir ni, tu maksud dia. Maka sahabat bertanya, dan apakah kebun syurga itu ya Rasulullah? Atas muka dunia ni ada ke kebun syurga? Ada, Nabi kata. Maka sahabat bertanya, gapo dia, tepat gapo dia dipanggil kebun syurga? Sabda Nabi, iaitulah tempat perhimpunan duduk zikir. Ada kata majlis zikir. Ada riwayat kata hilaku zikri. Hilaku maknanya halakah. Jamak daripada kalimah halakah. Apa maksud halakah? Ni bulat teh. Sebab tu sunat kalau kita nak berzikir, nak mengatik, nak gapo, boleh-boleh sterik pun boleh. Boleh. Tetapi sunat wak bulat teh. Kerana ada manfaat dia, Nabi sebut kumpulan halakah ataupun bulat teh. Halakah ni maknanya bulat teh. Sunat duduk dalam keadaan bulat. Kerana nak dapat fadilat sunat cara berzikir. Nak zikir sambil sterik boleh. Zikir lagu mana pun boleh. Tetapi ada riwayat Nabi kata bulat teh zikir. Sunat duduk dalam keadaan. Sebab tu kita tengok orang mengatik, dia tak duduk sterik. Dia duk bocu. Pok kita kami nak duk bocu. Duk keliling lagu tu. Nak ambil fadilat. Nabi kata zikir dalam keadaan bentuk bulat lagu tu. Maka dalam syurga Allah Ta'ala, dalam dunia lagi pun Allah Ta'ala sebut, Nabi Muhammad sebut, kata majlis zikir ini adalah taman syurga. Apa maksud taman syurga? Tempat yang disebut nama Tuhan. Tempat yang kita rasa tenang di dalam tempat itu, maka hak tu dipanggil syurga. Kerana syurga tidak lain tidak bukan hanyalah ketenangan dan keabadian dan kebahagiaan. Maka mana-mana tempat yang kita rasa bahagia dan tenang, syurga dah tu. Tak syarat kata tunggu di syurga tu. Syurga lah ni pun ada dah. Sebab Allah Ta'ala kata syurga tu ada dua. Syurga ajilah dan syurga ajilah. Syurga ajilah, syurga yang akan datang kita masuk hari kiamat. Syurga ajilah, syurga yang disegerakan, yakni sifat tenang. Sifat khusyuk, rasa kebahagiaan, itulah syurga. Maka orang-orang mukmin sudah merasai syurga sebelum daripada memasuki syurga. Orang mukmin, dia sudah rasa dah syurga. Sebelum lagi ia masuk syurga zahir ni, syurga batin dia sudah masuk dah.
Maka apabila di dalam dunia dia duduk dah, di dalam taman syurga, maka akhirat dia akan dapat memetik buah-buah di dalam syurga. Nah, buah syurga ni kalau kita makan, gapo dia kita nak rasa? Makan pisang, bukan serah pisang dah, serah muka lain dah. Makan, oh sedap. Tak. Ada dalam surah tu gapo dia? Ruzikna min qablu, tak ingat dah. Apabila orang syurga duk buah, dia kata, rasa supa dalam ruzikna min qablu. Kita aja makan dah buah ni. Kita aja diberi rezeki dah dengan buah ni. Pisang ko, makan buah seta ko, buah naga ko, buah deria ko, buah gapo dia ko, maka kita makan, rasa dulu kita aja makan dah. Ada kata di dunia, ada riwayat kata, kita dulu, maksud ia Nabi Allah Adam AS aja makan dah. Maka kita di hujung sulbi rasa macam kita aja duduk dah dulu syurga. Jolalah kita duduk dalam benih tuk kita tu, duduk dalam syurga. Maka kita ni orang syurga. Maka kita kena usaha juga supaya kita boleh balik kepada tempat asal kita. Tetapi kalau silap kerok amalan kita, atas muka dunia kita tak boleh balik kampung kita. Waktu masalahnya. Nah. Ketahui olehmu bahawasanya Nabi SAW merupakan majlis, menggambarkan majlis zikir itu seperti kebun di dalam syurga. Kerana tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turun rahmat dan hidayah dan rahsia-rahsia yang ajib-ajib, yang ajaib-ajaib, yang mengheran-herankan dan makrifat yang gharib-gharib, ilmu makrifat yang pelik-pelik. Sebab tu pengetahuan itu tidak syarat dengan belajar. Ilmu-ilmu itu tidak syarat dengan belajar. Kita belajar boleh ilmu, betul. Tetapi ada satu benda lagi kita akan dapat ilmu yang lebih pelik lagi, iaitu dengan cara berzikir. Kalau kita berzikir, dapat ilmu yang lebih pelik berbanding dengan ilmu yang kita belajar. Sebab tu orang yang malas berzikir, pelajar yang malas berzikir, dia akan dapat ilmu zahir saja. Ilmu semata-mata. Bagus dah, hebat dah. Tetapi kalau dia berzikir, dia akan dapat ilmu lain pula. Ilmu yang lebih tinggi dan sangat tinggi dan tak boleh dicapai oleh akal. Dengan cara belajar dah. Ilmu ni bukan cara belajar dah. Ilmu ini dengan cara berzikir. Maka tu hakwi ilmu yang sangat hebat. Sebab tu kita tengok ulama sendiri pun, kalau dia hanya belajar ilmu zahir saja, belajar dengan kitab gini saja, maka dia akan dapat ilmu yang sangat hebat. Tetapi kalau kita tengok orang berzikir, Allah Ta'ala kawi ilmu yang sangat dahsyat. Oh, tak tahu lagu mana. Kadang-kadang ahli ilmu pun terpana, dia panggil. Pening dengan kehebatan ahli zikir. Sebab tu dalam ayat Al-Quran menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir jika mu tak tahu. Apa itu sebut fas'alu ahlal ilmi? Tanya ahlu ilmu lah. Sebab banyak ilmu kita belajar dengan orang ada ilmu. Ulama-ulama. Apa ayat Quran ni tak sebut ahlul ilmi? Fas'alu ahla zikri. Yakni Nabi Al-Quran nak ajar, kalau ulama semata-mata kadang-kadang lipat juga. Tak amanah juga dengan ilmu. Kita nak tanya, nak dapat hidayah, nak dapat pimpinan untuk sapa Tuhan. Tiba-tiba dengan ilmu dia, tak sapa juga. Apa? Sebab tak ada zikir dalam hati dia. Maka Nabi suruh sebut ahlu zikri. Sama ada dia ahlu ilmu, kau gapa dia. Hak penting dia ada zikir tu penting. Maka orang yang berzikir, nescaya dia akan pendapat yang sangat hebat, yang sangat tepat. Firasat dia hebat sangat. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama pun kita perasa kehebatan. Masya Allah kita tengok ilmu dia nak rebah kita tengok. Tetapi ulama hok ada zikir, kalau dia kecek sepatah, senyap habis orang. Tu. Jangan jadi ahli ilmu semata-mata. Sebab itulah ahli ilmu semata-mata Allah Ta'ala sebut ahlu zikir itu penting. Ahlu zikri. Tu rahsia antara kalimah apa sebut ahlu zikri in kuntum la ta'lamun.
Bukan kata kita tanya ahli zikir hok tak tahu apa hukum akal nalik. Demo rajin zikir rajin. Tanya buku semaya tak erti. Hak tu tak suruh tanyalah. Nah, tanya berkaitan dengan hok nak sapak Tuhan. Boleh. Kalau tanya hukum akal tak erti apa? Ahli zikir. Hok molek lagi dah ada ilmu ahli zikir dah pula. Sama banyak. Dia baca kitab dengan dia zikir sama banyak. Baru balance. Sebab tu pondok kita buat sama banyak lagu tu. Kalau orang cenderung kepada ilmu saja, kurang zikir, lemah lalu rohani dia. Kalau orang zikir saja, malah mengaji, masalah juga. Pening belaka. Jadi kena balance belaka. Ilmu pun ada, suluk zikir pun ada, dakwah pun ada. Balance belaka. Dia kata, dan makrifat yang gharib-gharib. Ni tak boleh ni. Sebab tu ahli zikir, kalau kita kecek dengan dia, jangan tanya kitab. Sebab ilmu dia bukan ilmu kitab. Kalau ilmu kitab, ilmu ulama. Ilmu ahli zikir, direct daripada Allah dipanggil ilham. Sebab tu dia panggil makrifat yang gharib-gharib. Pelik weh, dia mau hujah lagu ni syarah, hamba tak biasa dengar. Sebab hamba tak ambil dari kitab, pada hamba ambil mana? Ilham, mari berok ke atas kepala. Mari maka hamba kecek menurut ilham semata-mata. Sebab tu kitab-kitab orang-orang popok dia, kebanyakannya kalau kecek melalui ilham, tak ada sumber daripada kitab. Saya tak nampak. Perasaan saya nampak pada masa tu lagu ni. Berok. Ilmu ilham. Cuma tak semua ahli zikir lagu tu. Ilmu dia dipimpin dengan zikir dia, maka Allah Ta'ala wi ilmu direct. Lo ni menipu kahau. Menipu ramah hok menipu. Ahli zikir pun menipu, ahli ilmu pun menipu, jual kuih pun menipu, macam-macam semua orang duduk dalam penipuan belaka. Maka kalau hok betul sungguh, pegailah dia ahli zikir tu, insya-Allah dia jadi panduan kepada kita. Yang didapat oleh orang yang berzikir, semua tu dapat oleh orang yang berzikir, rahsia-rahsia hak tak boleh nak tahu. Apabila sebut rahsia, benda ini bukan mudah nak perolehi. Tak temu dalam kitab sebab benda rahsia. Kalau temu dalam kitab, benda ni bukan rahsia dah. Sebab tu ilmu orang-orang ahli zikir yang tak ada dalam kitab, sebab ilmu dia rahsia. Kadang-kadang sama-sama ahli zikir dia mau sore waktu bi ambo tak biasa dengar ni. Rahsia okey. Kalau semua suhudah tak jadi ganah laman. Nama rahsia dah. Ada rahsia boleh diberitahu, ada rahsia tak boleh beritahu. Benda itu tetap menjadi rahsia. Bahkan ada satu ibarat popok dia sebut ifsya'us sirri kufrun. Membuka rahsia-rahsia ketuhanan itu kafir hukum dia. Rahsia benar siapa kata? Balik sana mata-mata SB. Tak boleh beritahu kok siapa-siapa. Apa yang kita perolehi dalam hati kita, wak senyap sudah. Kecuali kita beritahu kepada guru kita supaya kita dapat alamat apakah maksud dia. Ada alamat boleh diberitahu, ada alamat ya senyap ya. Tu rahsia demo. Hamba tak boleh nak beritahu. Setiap orang akan dapat habuan masing-masing. Seperti kita pergi masuk satu kedai tomie. Makan tomie. Tomie ni suhu sedap. Semua orang pergi makan sedap belaka. Kita pergi kawan ni makan. Ambil sudu sore. Okey, bismillah. Sudu. Hak ni makan sudu. Hak ni kekeh di sayur. Lagu lain rasa. Hak ni kekeh di lada rasa lain. Tomie yang sama. Tetapi sudut pandangnya dan habuan tu masing-masing boleh.